Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung semula tentang jenis-jenis haji. QR code yang dekat atas ni merupakan QR untuk apa? Awak punya kedatangan lah. Kalau belum klik pada kedatangan yang dekat situ, boleh juga klik dekat sini. Scan dekat sini. Kedatangan. Okey. Alamak, Ustaz pun dah lupa dah. Okey. Okey, kita sambung semula tentang haji. Dekat buku korang ada boleh tengok muka surat jenis haji pada muka surat. Sebentar ya. Jenis haji muka surat 22 kalau dalam buku teks. Yang ni Ustaz dah pendekkan. Kalau nak tengok detail dalam buku teks lah. Okey. Jenis-jenis haji ada 3 jenis. Ini jenis pertama. Jenis kedua. Yang ni jenis yang ketiga. Yang selalu kita pakai yang jemaah haji dekat Malaysia, jangan pakai yang kedua. Ada yang pakai yang pertama, tapi ada dia punya cara-cara dia. Okey. Yang pertama dipanggil haji ifrad. Ifrad. Okey, yang kedua haji tamattu'. Tamattu'. Yang ketiga haji qiran. Okey. 3 ni kena ingatlah. Tak ada lagi haji lain, haji mabrur bukan. Itu haji mabrur ni haji yang diterima. Bukannya jenis-jenis haji. Jenis haji 3 sahaja. Jangan kalau ada lagi satu jenis haji tu, itu salah lah. Tak ada lain, tak ada bukan, 3 ni sahaja. Okey, kita tengok satu-satu jenis-jenis haji kita. Okey, haji ifrad dulu kita tengok. Okey, apa tu haji ifrad? Okay, haji ifrad bermaksud menyendiri. Ini satu, jatuhlah sendirian. Sendiri tak ada 2 orang kan. Sendiri mesti satu ataupun tunggal lah. Okey. Apa tu dari segi istilah? Istilahnya ialah menunaikan haji dan umrah secara berasingan. Ini yang paling penting. Kalau tak tahu boleh tanya, buka mic, boleh terpanggil Ustaz. Okey, berasingan ni maksudnya apa? Menunaikan haji pada bulan haji tetapi umrah pada tahun berikutnya. Maksudnya kalau haji ni bulan apa? Zulhijjah kan? Okey. Umrah ni buat selain Zulhijjah. Selain pada waktu haji lah. Muharram ke, Safar ke, maknanya dia balik mula ke tanah air, baru dia buat semula datang balik Mekah untuk menunaikan umrah. Okey. Haji yang sebegini dia tak perlukan dam. Satu-satunya haji ifrad sahaja yang tak perlukan dam jika buat. Okey. Ini adalah haji ifrad. Apa pula haji tamattu'? Haji tamattu' merupakan haji yang kebanyakan orang Malaysia buat lah. Haji tamattu' merupakan haji bersenang-senang. Kalau dalam soalan tanya kan, apakah maksud haji tamattu'? Apakah maksud haji qiran? Ni dia maksudnya bersenang-senang kalau tamattu'. Okey, haji tamattu' ni merupakan haji kalau kita buat, dia menunaikan umrah dahulu. Kemudian menunaikan haji pada bulan haji. Di mana contoh dia menunaikan umrah dulu, maknanya dia datang pada waktu Zulhijjah. Tapi Zulhijjah ni kira sebelum waktu haji lah, 10, 11 tu kan. Ni waktu haji. Okey, maknanya contoh dalam 8 ke ataupun 6 hari bulan. Macam tu, dia orang datang ke Mekah menunaikan umrah. Dia buat umrah dulu, buat syarat-syarat umrah, lepas tu tahallul. Okey, habis umrah. Lepas tu pada waktu 10, 11 tu yang waktu haji punya
ibadah haji, baru dia orang menunaikan haji pula. Tapi pada tahun yang sama, pada waktu yang sama. Lepas tu baru dia orang balik ke Malaysia. Kenapa dia orang buat macam ni? Sebab nak kurangkan kos lah. Sebab nak pergi situ mau dekat 10,000. Kadang-kadang lebih lagi. Tapi kalau ada kalau setengah orang ada duit banyak, dia boleh dia buat berasingan. Macam setengah orang dia terpaksa buat sekaligus sebab senang. Maknanya kalau ada rezeki lagi, baru dia pergi untuk kali kedua lah. Maknanya yang tu yang sunat. Okey. Tapi haji tamattu ni dikenakan dam apabila dilakukan. Jadi kena ingatlah kalau siapa yang nak pergi ke Mekah nak buat haji tamattu, dia kena standby duit sikit lah untuk bayar dam. Okey. Dan yang terakhir sekali haji kiran. Kiran. Apakah haji kiran? Bermaksud menggabungkan. Apa beza gabung pula? Yang tadi tu pun gabung juga. Okey. Haji kiran ni lain sikit. Cara dia adalah menunaikan haji dan umrah secara serentak. Maksudnya dia niat satu tu, dia buat sekaligus lah dalam waktu yang sama. Tapi yang ni selalunya penat lah. Tapi cara ni paling cepat. Sebab dia dah buat haji dan umrah serentak. Dia ada cara niat dia ada cara buat dia. Tapi yang ni pun sama dikenakan dam. Maknanya sebab haji ni kira laju lah. Selalunya orang buat ibadah kena pelan-pelan, kena santai. Tu haji ifrad yang terbaik lah sebab dia berasingan. Kira kita fokus buat haji dulu, lepas tu baru fokus buat umrah. Lepas tu tak kenakan dam. Tapi kita faham sebab tak semua orang yang ada duit. Contohlah untuk pergi semula untuk menunaikan haji. Jadi sebab itu kita ada 3 jenis haji. Macam ni haji tamattu ni kebanyakan Malaysia buat lah. Okey. Selesai itu daripada haji, kita tengok pada umrah pula. Ada kalau nak tanya pasal haji boleh tanya pada ustaz terus ya. Okey, umrah pula. Pengertian umrah adalah apa? Okey, dari segi bahasa ialah ziarah. Ramai orang dalam periksa salah tulis yang haji adalah ziarah. Haji bukan ziarah ya. Umrah adalah ziarah. Okey. Istilahnya ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di mana? Di Mekah ataupun Kaabah lah untuk beribadah pada bila-bila masa. Okey, keyword dia adalah bila-bila masa. Untuk dalam peksa jangan lupa tulis yang ni. Kalau dalam haji pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Betul? Macam yang ni adalah bila-bila masa. Ni keyword dia. Kata kunci. Okey. Dalil umrah. Yang ni dalil umrah daripada surah Al-Baqarah muka surat 23 ayat 197. Ustaz lupa nak letak. Okey. Apa ayat dia? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaisar minal hadi. Okey, maksudnya apa? Maka sempurnakanlah olehmu haji dan umrah. Allah suruh apa? Kerana Allah suruh sempurnakan haji dan umrah. Sebab kenapa? Dia rukun Islam yang ke-5 kena buat. Maka apabila kamu terkepung oleh musuh, maka berikanlah hadiah kepada yang dapat diberikan. Ini pada waktu zaman Nabi itulah. Yang apabila dia terkepung. Kalau nak tahu, kena tengok dekat sirah. Macam mana Nabi nak buat haji tapi dikepung oleh musuh-musuh lah. Okey. Seterusnya, hukum untuk buat umrah ialah wajib bagi sekali seumur hidup. Tetapi sunat kalau dia buat kali kedua dan seterusnya. Kalau duit banyak, kalau nak pergi lagi, hukumnya sunat je lah. Dapat pahala sunat. Besar pahala bagi siapa yang membuat umrah. Sama juga macam haji. Cuma haji lagi besar lah ganjaran pahala berbanding umrah. Sebab dia limited. Dia tak boleh pergi banyak kali.
Kalau umrah boleh pergi banyak kali. Okey, syarat wajib umrah. Okey. Syarat wajib umrah ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama ialah tak lain tak bukan mestilah orang Islam. Kalau orang kafir tak boleh masuk sekalipun dalam Kaabah tersebutlah. Okey, yang kedua mestilah berakal. Tahu bagaimana dia nak buat umrah. Kalau tak berakal, kalau dia gila macam mana dia nak buat? Setengah-langgang dia buat kan. Okey, yang ketiga ialah perlulah balik. Maknanya sampai umur untuk pegang dosa daripada sendiri. Okey, yang keempat mestilah merdeka, bukannya hamba yang diiktiraf oleh tuannya. Perlulah merdeka, keluar daripada hamba. Dan akhir sekali ialah berkuasa dari segi duit ataupun harta ataupun apa dia? Kesihatan. Selagi kesihatan ada, duit ada, pergilah buat umrah. Okey. Wajib haji. Wajib haji dia ada 2 sahaja. Okey, jangan keliru. Wajib haji ni beza wajib dengan rukun lain Wajib haji apa dia? Wajib haji adalah kalau kita tinggal batal haji tu. Sebab dia wajib kena buat. Okey, yang pertama ihram di miqat. Perlulah niat ihram. Kalau tak niat macam mana nak ibadah tu berjaya? Macam ni ibadah tu terjadi. Betul. Okey, yang kedua menjauhi larangan ketika berihram. Ini pantang larang lah. Kalau buat kena bayar dan okey. Cuma larangan ni jangan buat larangan yang besar lah. Okey. Ini adalah rukun umrah. Rukun dengan wajib lain. Kalau rukun meninggalkan satu rukun batal haji atau umrah. Kalau wajib haji, yang ni kena bayar dam lah. Yang ni bayar dam. Kalau rukun meninggalkan adalah batal. Ya. Ni jadi kan yang wajib tu kenapa haji bukan umrah? Maaf. Saya tersilap tulis. Samalah wajib umrah. Silap. Kita belajar umrah kan. Tak apa, Ustaz nanti betulkan. Okey. Thank you bagi tahu. Terima kasih. Okey. Kalau wajib umrah tinggal perlu bayar dam. Contoh terlupa nak niat ihram tapi dah buat. Kena bayarlah dam dia. Ada dia punya kadar dia. Kalau rukun tinggal salah satu, maka kena buat semula ibadat tersebut. Maksudnya contoh kalau tawaf ni batal. Tawaf kena buatlah tawaf dulu balik. Kalau tak buat kira tak salah satu umrah tersebut. Okey. Okey, yang pertama perlulah niat. Niat mengerjakan umrah. Apa niat dia? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kena ingat Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan umrah. Apa dia punya maksud dia? Saja aku menunaikan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Muka surat 24. Okey. Yang kedua, tawaf. Sama juga macam haji. Tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak berapa kali? 7 kali. Bermula di Hajar Aswad. Dalam keadaan bahu kiri menghadap ke Kaabah. Contoh ni Kaabah. Ni Hajarul Aswad. Perlulah menghadap macam ni. Ni bahu kiri kan. Perlulah setentang dengan Kaabah. Hajarul Aswad. Barulah boleh mengelilingi. Sampai sahaja pada 1 kali dekat setentang, baru dipanggil 1 kali tawaf. Buatlah sampai 7 kali. Baru dipanggil tawaf yang sempurna. Okey. Yang ketiga, sa'i. Okey, sa'i adalah berjalan atau berlari anak ulang alik sebanyak 7 kali bermula dari Bukit Safa ke Bukit Marwah.
Safa Marwah ni adalah dua buah bukit. Contoh ni Safa, ni Marwah. Ulang-ulanglah adik. Yang pertama, kalau dia pergi ke sini, ni Safa, ni Marwah. Kalau pergi sini, dia akan jadi satu kali. Patah balik, dia akan jadi satu kali. So, dah dua dah. Buat sampai 7 kali. Dia mesti balik dengan sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mesti akhir dengan Marwah. Kalau balik ke Safa, ada kekurangan lah tu. Awak kena tengok balik. Okey. Yang tengok. Kedua pula. Keempat. Tahallul. Tahallul ni apa? Adalah menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Untuk kenapa? Untuk kita habiskan pantang larang. Kalau kita tak buat yang ni, ya. Ustaz. Tapi Ya, ada ya. ke orang tahallul kan? Dia botak terus. Ada. So, afdal bagi orang yang pertama kali, dia perlu botak rambut lah. Tapi kalau tak nak jaga kalau orang tu dia nak jaga rambut ke, gunting je lah sekurang-kurangnya 3 helai. Tapi rugilah sebab sekali dalam semua hidup je awak nak gunting rambut sebotak kan. Jadi kira macam sijil lah untuk kita buat haji kan. Jadi botakkanlah rambut untuk kali pertama. Bagi menunjukkan kita ni dah buat haji. Barulah rasa macam dia tu semangat. Kalau nak yang ni selalunya kalau dah banyak kali ataupun memang nak jaga rambut, potonglah hanya 3 helai sahaja. Nak gunting sendiri boleh, nak orang guntingkan pun boleh. Okey. Kenapa? Kalau kita tak gunting tahallul ni, kita masih lagi terikat dengan pantang larang dalam ihram. Jadi kalau dah tahallul, kira dah boleh buat segalanya. Contoh pakai baju, contoh pakai selipar yang boleh tutup, kasut contohnya. Itu guna tahallul. Okey, last sekali ialah, yang terakhir ialah tertib. Tertib ialah macam solat lah, mengikut urutan. Dan tak ada tunggang langgang. Kalau buat tunggang langgang, buat sa'i dulu, lepas tu buat tawaf, salah lah. Dia perlu buat ikut urutan yang betul. Okey. Dam dan jenisnya. Okey, kita dah belajar tentang umrah, dah habis. Kalau nak tanya, boleh tanya Ustaz. Okey, kita akan belajar pula tentang dam. Ini kita belajar 3 jenis. Okey. Apa pula tu dam? Bukan dam haji, bukan dam ular, bukan dam yang mainan tu. Yang ni dam lain. Ni dam masa dalam haji ataupun umrah. Apa maksud dam? Okey, dam dalam bahasa Arab ialah darah. Kenapa darah pula? Gaduh ke ataupun pembunuhan ke? Tak. Memang dalam bahasa Arab dipanggil darah. Okey, dari segi istilah adalah denda. Denda yang dikenakan kepada jemaah haji dan umrah atas melakukan kesalahan semasa dalam ihram atau meninggalkan perkara wajib haji. Seperti yang Ustaz cakap tadi. Kalau membuat perkara-perkara membatal, perkara yang dilarang semasa dalam ihram, perlulah membayar dam. Ataupun kesalahan semasa dalam ihram pun sama, kena bayar dam. Contoh awak memotong bulu semasa dalam ihram ataupun gugur bulu, kena bayarlah dam. Jadi kena jagalah tata tertib semasa dalam ihram. Okey. Denda ni pun bukan denda saja, bukannya maksud awak salah, tapi ada kebaikan dia. Nanti kita akan belajar. Okey, jenis dam ada 4 dan perlu awak kena hafal ataupun ingatlah. Kalau tak ingat, awak boleh tulis dalam nota, awak cuba hafal. Okey, yang pertama ialah takhyir. Takhyir ialah dipilih mengikut ketetapan syarak. Okey. Yang kedua, takdir. Kadar yang ditentukan mengikut kemampuan. Yang ketiga, ta'dil. Dibayar mengikut nilai harga dam. Yang keempat, tertib, dibayar mengikut susunan. Dia ada jenis-jenis dia. Kesalahan dia ada banyak. Yang tu nanti awak boleh belajar sendiri. Dan awak boleh tahulah apa kadar-kadar dia. Yang ni hanya simple saja yang awak perlu belajar sekarang. Ialah 4 jenis ni.
Contoh yang ni dipilih mengikut ketetapan syarak. Dia ada syarak, dia ada dia punya jenis dia. Itulah dia punya dam takhir. Kalau yang kedua ni kadar yang ditentukan mengikut kemampuan. Dia ada dia punya jenis dia. Yang ni dibayar mengikut nilai harga dam. Dibayar ikut harga dam, ada dia punya dia ada list dia. Berapa dan macam mana bayar dia. Okey, yang keempat dibayar mengikut susunan. Okey. Itulah dipanggil dam. Okey, hikmah dan tujuan dia. Hikmah dam dan tujuan dia. Okey, yang pertama, apa hikmah dia? Memupuk disiplin di dalam diri para jemaah untuk tidak melakukan kesalahan semasa beribadah haji dan umrah. Maknanya nak elakkan kita buat salah lah. Macam apa? Sekolah. Tu sekolah dia buat apa? Disiplin, buku disiplin, betul? Siapa ada buku disiplin kat rumah? Dekat sekolah. Rasanya kalau pengawal dia mesti adalah buku disiplin ataupun sekurang-kurangnya tahulah apa perkara yang dilarang semasa dalam sekolah kan. Sama juga dam, elakkan kita punya ibadah tunggang langgang ataupun buat perkara salah semasa dalam ihram. Jadi barulah cantik kalau ada benda yang kena disiplin. Okey. Yang kedua, tanggungjawab pada kekurangan apabila kesalahan dibuat. Maksudnya kalau awak salah mesti tanggung kan. Contoh awak ada buat silap, mesti awak kena tanggung kesalahan tu. Jangan awak lari. Kalau lari, contoh kalau awak tinggal wajib haji, salah satu wajib haji, lepas tu awak tak bayar dam. Kira awak tak bertanggungjawab. Bila tak bertanggungjawab macam mana? Akhirat nanti pulalah kena jawab. Itu digunakan dam ni, kira pengganti untuk gantian awak buat salah. Contoh kalau awak solat kan, ada kurang solat, tu kegunaan solat sunat untuk gantikan solat wajib yang ada kesalahan dalam tu. Okey. Yang ketiga, jemaah dapat fokus untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan perkara duniawi. Bila awak solat betul-betul dekat Kaabah, insya-Allah Allah akan bagi awak fokus dan hilangkan daripada buat silap lah semasa dalam haji dan umrah. Okey, boleh faham? Ke dah ngantuk ke? Ngantuk? Saya semua bertenaga. Okey, bagus. Kita teruskan. Yang terakhir iaitu hikmah menunaikan haji dan umrah. Okey. Siapa yang dah pernah pergi haji, dia tahulah apa kebaikan dalam haji tu. Apa kebaikan awak pergi sana. Macam mana rasanya pergi haji dan umrah ni. Setengah orang bila dah first time pergi, dia memang nak pergi lagi untuk buat umrah. Sebab kenapa? Dia ada hikmah dia. Okay, yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, membersihkan jiwa. Memang siapa yang pergi sana, ramai orang bertaubat untuk cucikan dirilah, maknanya tak nak ulang lagi kesalahan yang dibuat. Memang selalunya insya-Allah kalau siapa pergi buat umrah ataupun haji, selalunya insya-Allah balik dia akan berubah jadi dah baiklah, jadi orang yang baik. Okey, yang ketiga, saling berkenalan sesama manusia. Kat sana, contoh kat haji, kita akan jumpa jemaah-jemaah lain yang ada dekat situ. Kalau setengah tu tempat lelaki dengan perempuan berasingan, jadi kita boleh jumpalah orang-orang Islam yang lain. Contoh orang tu sakit ke, kita boleh tolong. Kalau kita sakit, orang lain boleh tolong. Macam itulah, berkenalan. Okey, yang keempat, umat Islam akan bersatu padu. Macam juga kalau awak bersatu padulah. Contoh kalau grouping dengan buat kerja seorang. Awak rasa mana yang cepat siap? Sila grouping. Buat kerja seorang. Maksud Ustaz, kalau memang semua buat kerja lah. Kalau mentaliti semua buat kerja, semua mesti yang grouping siap dulu kan. Sebab kenapa? Kegunaan bersatu padu ni. Kalau umat Islam ramai, insya-Allah kerja Islam akan senang dan bersatu padulah.
akhirat. Untuk buat kerja-kerja Islam. Okey, yang kelima, memupuk disiplin diri. Yang ni pada dam tadi. Kalau siapa yang kena dam, kira dia kena cuba untuk elakkan daripada kesalahan berulang semula. Okey, yang keenam, menyanjung sejarah Islam. Bila awak masuk buat sa'i, bila awak buat tawaf, dia ada cerita di sebalik tentang sejarah di sebalik Mekah tersebut. Jadi awak boleh memasukkan diri awak ke dalam sejarah tersebut. Barulah awak rasa macam memang besar nikmat Mekah dengan nikmat haji ni. Sebab kenapa? Sejarah dia banyak. Bermula daripada zaman siapa? Zaman Nabi Ibrahim sampai pada zaman Nabi Muhammad. Kira dia punya populasi Mekah tu berubah dari zaman ke zaman. Baru awak boleh fokus untuk buat ibadah tu dengan lebih sempurna. Okey, nombor 7, meningkatkan ekonomi Islam. Yang ni kalau awak pergi sana, awak dah membayarkan kan. Jadi duit tu dia orang akan rolling. Contoh yang awak bayar dam tu kan, dia orang akan rolling semula untuk kebaikan bersamalah. Okey, yang ke-8, mempengaruhi ikrar umat Islam. Ni kira macam iman lah. Iman awak. Iman kita sentiasa berubah kan. Kejap naik, kejap turun. Itulah iman kita. Jadi kalau selalunya pergi haji ni, dia akan minta ampun dosa kita yang dah buat dosa, supaya dihapuskan dosa dan cuba untuk berubah. InsyaAllah lepas balik ke tanah air, orang tu akan berubah. Itu yang dipanggil ikrar, memperbaharui ikrar umat Islam. Okey, itu sahaja. Ada nak tanya soalan? Semua faham? Faham. Okey, kita dah habis dah. Tajuk haji dan umrah. Kesiannya baru masuk. Bagi yang baru masuk, Alhamdulillah, kelas habis, tak adalah. Ni apa Google Form Ustaz bagi ni. Suruh isi Yang mana yang dah isi tak perlu isi lagi. Yang mana yang dah isi, Ya, saya isi. silakan. Yang ni kehadiran. Saya sudah isi. Dah isi tak payah isi lagi. Okey, Ustaz bagi Ustaz 5 minit. Kita akan buat part yang seterusnya.